السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعصمنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Marilah sama-sama kita mulakan kuliah maghrib kita ini dengan bacaan Ummul Kitab yang kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, para sahabat, kepada tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Dan juga kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, isteri, anak-anak kita, suami kita, kepada adik-beradik kita, saudara mara kita, atuk nenek kita, guru-guru kita, kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, terutama sekali pada mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, Ustaz, tuan-tuan guru, pimpin masyarakat, muslimin, muslimat, mukminat, semoga semuanya dirahmati, dikasihi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dapat kita hadir pada malam ni. Masih lagi Allah bagi kita kesempatan untuk kita hidup dalam dunia ni. Ada lagi peluang untuk kita tingkatkan amal dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi peluang untuk kita mohon ampun, taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti satu hari kita semua akan dikeluarkan daripada dunia ini dan hanya apa yang kita bawa, kita siapkan bekal kita itulah saja yang kita akan bawa bersama dengan kita. Jadi kita syukur pada Allah dan kita doa pada Allah SWT supaya Allah kekalkan kekalkan iman dan Islam yang ada pada diri kita. Dan kita mohon pada Allah taufik dan hidayah, kita kekuatan untuk kita siapkan bekal kita seberapa banyak yang boleh sehinggalah akhir hayat kita insya-Allah. Kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Az-Zikrul Maut wa ma ba'dahu, satu bab daripada Ihya Ulumuddin yang membicarakan tentang mengingati mati dan juga apa selepasnya. Pada kuliah yang lalu, pada 31 bulan 12 itu, kita berada dalam tajuk keutamaan sedikit angan-angan. Dalam bab keutamaan sedikit angan-angan, tajuk sebelum ini adalah berkaitan dengan banyaknya angan-angan, yang mana manusia ini tak dapat mengelak daripadanya. Cuma bagaimana kita handle angan-angan tu. Jadi pada kuliah kali ini, tajuk di bawah subtajuknya ialah faktor yang menimbulkan banyak angan-angan dan cara mengatasinya. Ni kitab ni adalah kitab daripada bab daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin itu besar, banyak huraian dia. Jadi kita ambil satu bab saja, iaitu bab mengingati mati. Dan ada bawah dia ada bab-bab lagi yang lain. Jadi faktor yang menimbulkan banyak angan-angan dan cara mengatasinya. Ketahuilah sesungguhnya ada dua faktor yang menimbulkan banyak angan-angan. Ini kata Imam Ghazali. Pertama, iaitu cinta dunia, dan yang kedua, kebodohan. Jadi pertama, cinta dunia. Seseorang yang sudah begitu mencintai dunia dan segala-gala kesenangan, kenikmatan dan pesona-pesonanya, hatinya pasti merasa berat kalau sampai harus berpisah meninggalkannya. Akibatnya, ia enggan memikirkan tentang kematian yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut. Siapa yang membenci sesuatu, ia pasti akan berusaha menolak sesuatu itu darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali terangkan bahawa cinta dunia itu
Kalau satu orang dia dah biasa suka dunia ni, kita tak dapat lari daripada dunia tuan-tuan, sebab kita duduk dalam dunia ni. Dan dunia ni ada pesona-pesonanya sendiri. Kenikmatan, dia ada tentang kesenangan, keselesaan. Ada orang yang Allah kurniakan dia dengan tempat dunia ni sebahagian daripada tempat yang dia suka sangat. Selalunya diuji dengan kesenangan lah, kemudahan, dengan macam-macam lah. Dan menyebabkan dunia itu lekat pada hatinya. Maka dia terbuai, tergiur dan selesa berada dalam dunia. Maka dia tahu bahawa satu hari besok dia akan dipisahkan daripada dunia ni. Jadi dengan apa? Dengan kematian. Mati je, dia ndak ke tak ndak ke, dunia ni akan tinggalkan dia. Kan? Orang pun tak akan bagi dunia lagi pada dia. Kain kapan aja boleh bawa. Kan? Handphone tak boleh bawa, power bank tak boleh bawa, kad kredit tak boleh bawa, apa pun tak boleh bawa. Lampu picit pun tak boleh bawa, tuan. Jadi tuan-tuan, menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala, cuma bila orang tu rasa selesa dalam dunia ni, maka dia tahu mati tu yang akan memisahkannya, jadi dia tak nak fikir pasal mati tu. Sebab dia tak nak berpisah daripada dunia ini. Maka bila tidak fikir tentang mati itu, maka dia tidak buat persiapan, tuan-tuan. Sedangkan mati itu perkara yang pasti. Dia akan datang juga. Cuma kita tak tahu. Jangan kita sekarang kan, kita dah masuk 2024. 2024 ni, walaupun kita tak sambut sangat tahun baru tu, cuma ada cuti lah awal tahun tu kan. Kita ambil iktibar bahawa bila kita berjaya sampai ke 2024, makna dia kita telah bertambah umur kita. Satu. Yang kedua, maksud daripada bertambah umur, makin berkurang lagi sisa yang tinggal. Baki dia tu sikit je lagi, tuan. Cuma kita tak tahu. Kita dirahsiakan oleh Allah SWT tentang bila kita ni akan mati. Kalau tahu, penuh masjid ni, tuan. Kan? Jadi, makna dia, iktibar daripada tahun baru itu ialah kita semakin hampir kepada kematian. Itu je. Kan? Dunia ni sementara dan kita akan suatu hari akan meninggalkannya. Kemudian kata Imam Ghazali, siapa yang membenci sesuatu pasti akan berusaha menolak sesuatu itu daripadanya. Maknanya dia kalau dia benci mati itu, maka dia akan tolak memikirkan tentang mati. Dia tolak mati tak boleh, dia tolak memikirkan tentang mati itu. Maka duduklah dia tenggelam dalam kesenangan, ujian-ujian yang Allah bagi dalam dunia ini, yang dia berusaha untuk lupakan tentang asbab yang menyebabkan dia akan dikeluarkan daripada dunia. Kerana dia sedang menikmati dunia itu sendiri. Jadi ramai manusia yang terbuai oleh angan-angan palsu. Ia ingin terus hidup selamanya, kekal abadi di dunia. Ia terus mendambakan hal tersebut dan yakin keinginannya pasti akan tercapai. Ia lantas berusaha memburu hal-hal yang dapat mempertahankan hidup abadi itu, berupa harta kekayaan, keluarga, rumah, teman, kenderaan, dan sarana-sarana kehidupan duniawi lainnya. Hatinya susah untuk dilepaskan dari fikiran tersebut kerana sudah tergantung kepadanya. Akibatnya, ia lalu berpaling dari mengingat kematian dan menganggapnya masih sangat jauh. Dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi makna dia, kata Imam Ghazali, orang duduk dalam dunia ni banyak yang dibuai oleh angan-angan palsu. Dia nak macam-macam, kan? Dia tak nak tinggalkan apa pun. Dia masih lagi memburu akan apa sahaja peluang untuk dia menambah kekayaan dalam dunia ni. Kan? Berapa ramai orang tua masih lagi, orang yang dah berumur 70, 80, masih lagi bersungguh-sungguh untuk mengejar dunia ini. Kalau dia terpaksa kerja sebab untuk keperluan hidup dia saja, untuk makan, minum, tu tak ada masalah lah. Kan? Tapi ada ramai lagi yang masih kita mungkin yang dah pencen ni tak terasa sangat. Tapi ada orang dia nak juga. Jadi lepas habis pencen, umur 60, dia nak jadi pengarah syarikat tu, pengarah syarikat ni, nak niaga lagi, nak sibuk lagi sana dan sini. Kan? Nak pergi main golf lagi, cari business partner. Kan? Nak deal contract. Kalau pergi main golf untuk badan je,
untuk sihatkan badan je, tak ada masalah. Saya ada satu, dulu masa saya berkhidmat, ada satu masjid tu. Dia punya timbalan nazir dia ni, aktif main golf. Tapi bagus. Kenapa dia buat? Dia ni macam, yelah, dia adalah dia punya kelebihan dia dari segi dunia ni. Jadi, dia punya circle tu, kawan dia tu, kawan orang memangnya jadi main golf yang meniaga ni kan. Satu hari tu, saya pergi kuliah, pergi rasmikan mesyuarat agung ke apa macam tu lah. Itu dia ajak, Ustaz, nanti saya nak jemput Ustaz lah. Untuk satu majlis. Majlis apa? Kita ada buat golf amal. Ustaz datang, Ustaz rasmikan, ada apa, cuci doa sikit, apa, Ustaz rasmi. Betul kita minum lah, adalah minum semua. Kalau Ustaz boleh tee off, kita kejap. Wah, saya pun baru belajar masa tu tee off tu apa kan. Kan, mana ada kayu golf apa semua, tak ada lah kan. Kita tak reti pun kan. Menebas boleh lah, itu pun sabit dah lama hilang lah. Jadi tuan masalah Taala pergi, rupanya majlis tu, dan dia tarik ramai orang bukan. Surau, apa ni dipanggil surau bawah karyah dia tu. Orang yang biasa lah, maksud dia ada level. Dan yang baiknya tu, dia buat tu charity golf. Dapat dia kutip banyak derma kan. Dapat juga sumbangan yang mana untuk program-program, ada yang untuk wakaf, untuk program orang semua ni. Jadi dia sesama dia orang ni, bila dia nak keluar duit, dia tengok benda tu ada dan orang yang diamanahkan tu boleh percaya, dia orang keluar duit. Kan? Dia yang tak suka tu bila dia bagi duit, tak tahu pergi mana duit tu. Tak dibelanjakan. Kena pula masjid yang suka simpan duit. Kan? Bukan kat sini lah. Masa saya bertugas dulu, saya akan pastikan masjid yang ada duit banyak tu, saya kata, kalau sebelum hujung tahun, duit tak habis, setengah daripada ni, kita orang bawa balik jawab agama. Cepat dia habiskan duit tu. Saya kata, ada masjid simpan sampai 100,000 lebih. Saya kata, untuk buat apa banyak-banyak duit ni? Tak tahu Ustaz, nanti kita ada, kalau ada apa-apa, kecelakaan ke apa ke mana dia apa ni yang akan masjid ni apa semua, saya kata dengan dia, bagi tahu saya mana masjid yang runtuh tiba-tiba. Tak dapat jawab. Saya kata dengan dia lagi, mana masjid yang tiba-tiba malam tu siap kunci pintu, besok pagi dia datang jamban dah tak ada. Tak dapat jawab. Makna dia kalau berlaku apa-apa kat masjid tu, nak rosak masjid tu, sebelah tu ada ribut ke apa semua, dia lancarkan kutipan, ramailah orang akan bagi sumbangan wakaf apa semua. Jadi setakat 100,000 lebih daripada tu, tapi dia tak buat apa-apa kan. Maka saya kata macam tu, masa tu bulan 7 ke bulan 8, bila hujung tahun tu kan dia kena bentang apa semua tu, kita pun melawat lah. Bila bulan 1 tu kita tengok hantar penyata kewangan dengan mesyuarat agung apa semua tu, tengok punya duit tu dah dibelanjakan dah. Apa dia buatnya? Bahagian muslimin ni memang ada aircon, bahagian muslimat tak ada aircon. Jadi tahu pula dia buat hadangan untuk muslimat tu, pasang aircon kat situ. Padahal muslimat yang nak sangat aircon sebab dia pakai telekong. Kalau siang panas kan, terutama masa tarawih, lagilah panas. Orang perempuan lagi ramai. Tahulah dia belanja. Jadi bila masa tu saya tahu, inilah orang. Kan? Jadi tuan Allah SWT bukan tak boleh belanja, boleh. Tapi belanja tu pun mestilah ada cara dia. Boleh. Tak bolehlah pula belanja AJK setiap minggu makan nasi berani, minggu ni nasi berani, minggu depan nasi Arab. Kan? Lepas tu minggu lagi satu tu makan pula kebab ke apa ke kambing golek apa, tak boleh lah macam tu. Makna dia dibelanjakan untuk hariah atau Jumaat. Maka itulah jadinya kalau kita ada fikir macam tu, insya-Allah. Sebab tu ada beberapa masjid surau, masa tu saya bertugas dulu Langat, sampai sekarang masih lagi dia orang ni, sampai AJK pening kepala macam mana nak habiskan duitnya. Ada satu masjid tu collection dia Jumaat 30 ke 35,000. Kan, kita dengar bestnya kan. Masjid tu banyak betul punya. Kita tahu dia punya masjid dia tu, JK tak boleh nak tidur malam. Sebab dia kena tampalkan tu, ke mana duit tu belanja. Bila dia dah habis belanja tu, dia buat dia punya ceramah tuan, kuliah tu, kuliah subuh ada, zuhur ada, asar ada.
Maghrib ada, Isyak pun ada. Sebab nak habiskan duit tu. Lepas tu dia ada kuliah berkitab, lepas tu dia ada usaha sama dengan universiti untuk dapat sijil pengajian sembahyang hajat tu kan. Orang boleh tu, orang pencen-pencen boleh join tu kelas Al-Quran lagi begitu dan begini. Sebab nak habiskan duit tu. Dan bila habis, jemaah tengok habis, dia orang top up lagi. Jadi duit banyak masuk tu. Jadi memang staff dia ada full time, ada 6-7 orang full time. Setiausaha full time, tak boleh nak buat apa. Masa tu masjid tu saya ada tengok tu, gaji dibagi setiausaha tu 4,000 gaji dia sebulan. Tapi full time lah. Dia kena jaga surau-surau bawah karyah dia apa semua sekali lah. Mana betul-betul fully function kat situ. Jadi okey, orang terima. Maknanya dia duit tu dibelanjakan, tahu duit tu dibelanja, dan inilah yang tuan-tuan milikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang Allah uji dia dengan dunia tapi dia tahu mana nak letakkan benda tu, maka insya-Allah dia tak terpaut dengan dunia ini. Begitu kata Imam Ghazali tadi tu. Kita duduk dalam dunia, kalau kita masih lagi umur dah hujung-hujung tu, kita sibuk lagi nak cari kejar dunia ni, maka alangkah ruginya kita. Sedangkan pada waktu itu kita ni hampir mungkin tak tahu bila je kan akan meninggal dunia. Semalam ke kemarin ada satu orang tua tu dapat dalam berita. Mati dia tersepit. Dia umur dia 65 tahun. Keluar daripada rumahnya nak pergi makanan ke apa ko. Bawa dia naik Azia, naik, bawa kereta berjalan, lepas tu dia masuk simpang, kereta belakang langgar dia terlanggar ke depan, satu lori hentam dia, depan tu kereta, dia duduk tengah-tengah. Mati himpit kat situ je. Yang lain semua tak ada cedera pun. Yang pakai kereta depan, yang kereta langgar belakang tu, yang apa tak tahulah, dia masih dalam siasatan lah, dia tak bagi signal ke apa ke, tak tahulah. Dia asbab. Maknanya dia nak tunjukkan apa tuan, macam tu je boleh mati. Tak ada masalah, tak ada apa-apa pun. Kan, tak ada asbab yang lain. Itu je tersinggol sikit dia punya kereta terlanggar daripada belakang. Tuan-tuan menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah bila orang ni dia duduk dalam dunia dan dia terpaut dengan dunia, hatinya susah untuk dilepaskan dari fikiran tersebut kerana tergantung kepadanya. Dia rasa tak boleh tuan. Macam kita lah mula-mula dulu kan, bila habis dia pencen, kita ni susah sangat nak tinggalkan apa. Mula-mula tu rasalah okey, seminggu tu boleh rehat lah apa semua, cuti betul kan. Pergi awak rumah pusing-pusing gimana ke 2 minggu lah. Lepas habis bulan kita pun dah tak tahu macam mana. Mulalah sibuk tanya ke kawan kita ke office ke apa semua. Ada apa-apa kita tanya update-update, padahal tak perlu pun. Kan? Tapi kita masih lagi. Sebab itulah rutin kita selama bertahun-tahun. Dan kita sudah terikat dengan dunia ni. Itu yang ramai yang buat macam-macam bisnes lain lah, apalah. Padahal keperluan dia cukup je sebenarnya. Dan kalau dia tak tahu pun berapa banyak pun keperluan yang dia perlu. Yang mana dia terpaksa cari banyak-banyak lagi, tak ada. Kan? Tuan-tuan menunjukkan Allah SWT. Kemudian, jika sesuatu ketika terlintas dalam fikirannya soal kematian yang menuntut persiapan untuk menyambutnya, ia berkata kepada dirinya sendiri dengan nada menghibur, tenang saja, masih ada banyak waktu di depanmu. Dan ketika sudah dewasa, kamu masih boleh bertaubat. Jadi, kadang-kadang terlintas juga dalam fikiran kita. Kan? Tak usah kita fikir orang lain, kita fikir diri kita. Tiba kita ingat, kalau aku mati sekarang, macam mana? Kan? Tapi, apa yang kita buat? Ada orang dia bergegas buat macam-macam. Kan? Baca Quran, mandi, apa ni? Pergi banyak melakukan solat sunat, qada balik semayang, dia apa semua sekali. Ada orang, dia cuba hiburkan hati. Lama lagi, aku baru umur 30 lebih, baru 35. Biasa orang mati 60, 70, 80 kan? Macam tu. Ada masa lagi, boleh lagi ni, nanti taubat apa semua. Kita akan cuba hiburkan hati kita. Sedangkan kita tak tahu sebenarnya baki kita berapa. Tetapi ketika sudah memasuki usia dewasa, ia pun berkata, tenang saja, tunggu sampai kamu sudah menjadi seorang tua. Dan ketika sudah menjadi seorang tua, ia juga masih boleh berkata, tenang, tunggu saja sampai kamu selesai membangun rumah itu. Atau selesai membereskan tanah pertanian itu. Atau setelah kamu pulang dari perjalanan itu. Atau setelah kamu selesai menguruskan anakmu yang itu. Atau setelah selesai memberinya modal pekerjaan dan mendirikan rumah untuknya. Atau setelah berhasil mengalahkan pesaingmu yang sekarang bersenang-senang di atas penderitaan.
Relevan tak dengan apa yang disebut oleh Imam Ghazali ni? 1000 tahun lebih dulu tuan disebut benda ni. Makna dia, masa tu pun ada, masa sekarang pun sama. Dan itulah rutin yang akan terjadi pada golongan manusia sampai hari kiamat. Tuan melihat Allah Subhanahu Wa Taala sama je fikir kan. Berapa ramai orang yang tengah berkhidmat, tengah kerja apa semua lah. Nanti jomlah kita pergi masjid apa semua sekali apa semua, pergi umrah apa semua ke, pergi haji kan. Nanti lalu tak sampai seru lagi kan. Satu lagi nantilah besok sekarang kerja banyak betul lah, projek sana projek sini. Tak sempat pergi masjid tu. Tapi aku semayang, jangan risau aku semayang. Dia tahankan itu je. Kan nak datang masjid surau susah. Jadi tuan berikan Allah Subhanahu Wa Taala, orang akan cari jalan, cari alasan. Kan sehingga dia kata tak apalah nanti setelah tua ni, masa tu aku dah tak ada apa-apa, dah tak ada apa nak buat, kan dah habis semua tu, nanti aku akan datang masjid, aku akan jadi regular kat masjid insya-Allah. Niat tu bagus, tapi adakah dia pasti dia akan sampai pada waktu itu? Satu. Yang kedua, kalaulah dia dah sampai pada umur yang dijangkakan dia akan mula duduk di masjid, adakah dia pasti bahawa tidak ada halangan-halangan lain yang akan datang pada dia? Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tu yang terjadi banyak tuan. Dah pencen, ingat dia boleh duduk kat rumah. Tak ada seminggu, 2 minggu, sebulan dia dah rasa bosan dah. Mana yang banyak duit tu, atau yang pergi segala negara dia pergi tu, isteri ada lagi kan. Jomlah kita pergi sana, pergi sini. Duit gratuity banyak, ataupun duit WSP banyak. Pergilah. Yang kalau kita tengok orang pergi Turki tu tua je kan. Nak naik belon tu pun tak payahlah naik kan. Yang muda-muda ni bukan tak ada. Tapi bawa kalau orang tua-tua kita tengok tu, jauh sikit jalan dah tak boleh kan. Sejuk. Sekejap minta berhenti pergi toilet kan. Saya pernah bawa dulu satu masa dulu langat. Saya buka kepada JK Masjid Surau untuk trip pergi Melbourne. Duit sendirilah. Cuma kita buatkan tu untuk trip bersama tu. Pergi Melbourne. Pergi Melbourne. Kita tengok kangaroo lah, apalah. Mana yang sakit kaki tu, itu yang pertama saya kali tengok kelakar betul. Pergi nak tengok kangaroo. Kita pergi tu enggak bukan tak pergi kat zoo, pergi dekat tempat peliharaan, tempat-tempat dia punya apa nama dia orang panggil tu, sanctuary dia untuk bebas je kangaroo kat situ. Jadi kangaroo ni kalau yang dalam zoo dia duduk je nyap je. Kangaroo kenyang kan. Dia tak ada. Yang ni kangaroo dia loncat sana, loncat sini, dia kejar tu grup sana jalan sana. Jadi turun daripada bas, sebelum tu ada satu orang haji tu. Semua susah. Di sana tak boleh, ni kaki sakit lah. Nampak kangaroo dia laju je jalan. Dia yang duduk depan ke ni. Lepas tu dah jumpa kangaroo, ambil gambar, balik-balik. Aduh sakit dah start kaki sakit. Jadi pergilah bawa jalan. Pergi masjid, ada masjid Sayyidina Umar bin Khattab apa semua. Kat situ lah baru belajar ambil uduk apa nama ni, pakai panas. Sebab sejuk sangat. Air panas. Lepas tu jumpa orang masjid tu, tengok tanya dia macam mana masjid ni takbir, macam mana dia independently, macam mana dia orang collect duit. Ada pergi Islamic Center atas bangunan dia. Dia tak ada apa. Tingkat 1 tu baru semayang kat situ kan. Tengok mazhab lain semayang macam mana kan. Jadi ada pengalaman-pengalaman lah, exposure lah. Jadi ramai lah yang suka. Cuma bila dia buat keputusan daripada Melbourne tu nak pergi tengok 12 Apostle yang tiang tepi laut tu kan, yang terhakisan daripada laut dengan angin tu. Ada tiang kat tengah laut tu. Pergilah situ. Perjalanan ada 4 jam. Ada berhenti kat 10 kali ada kan. Sejuk. Lepas tu kejap start. Berhenti nak pergi toilet. Diorang ni duit banyak, tapi dia tak ada, kena alter benda-benda macam ni lah untuk diorang pergi kan. Tu yang syok sudah kan. Sekarang saya tak berkhidmat pun, ramai yang tanya, Ustaz tak ada tak? Best Ustaz. Sebab kita tahu, yang banyak ni ada. Dia tak guna duit masjid, tak ada guna duit apa-apa, tak ada, semua duit sendiri kan. Kita alter untuk dia. Macam waktu breakfast, dia cakap, makan je apa ada dekat hotel tu. Jangan usik telur goreng jangan ambil.
Kan telur goreng jangan ambil apa-apa semua jangan ambil. Kalau telur rebus boleh. Lepas tu lain tu makanlah mentega ke apa tu tak apa. Kemudian ambil kopi. Nah dah, salad tu boleh lah. Kan buah-buahan tu boleh. Yang lain tu jangan usik. Spaghetti ke apa ke jangan usik. Untuk sarapan pagi untuk alah perut dia. Dah cakap dah. Kan bila naik bas, dah naik bas. Sampai jalan bas semua dah kira. Jalan je bas tu, Ustaz, jom kita pergi kedai makan. Sebab ada kedai Melayu, beberapa kedai kat sana. Kat Melbourne banyak kedai Melayu. Bagus. Jomlah Ustaz, kita pergi sarapan dulu Ustaz. Orang dah suruh dah pergi makan dulu dalam perut tu. Jadi kita ada packing food. Tak ada pergi makan. Pergi kedai situ habis dah sejam makan. Macam-macam lah makannya. Dah kan? Sarapan pagi situ ada roti canai, ada nasi goreng, ada apa semua. Tak apa Ustaz, kami keluar duit tak apa. Mesti nak makan. Jadi trip macam ni lah. Jadi tuan-tuan menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan yang mereka ada pula itu duit tu ada, tapi dalam masa yang sama banyak itu dia ada pengalaman mengurus. Jadi surau, masjid uruslah, terurus. Alhamdulillah dia memberi manfaat bukan saja pada diri dia, pada qaryah tu, pada orang lain lah. Ada satu masjid tu dia kita letakkan dia satu nazir tu. Masjid tu asal dia punya collection hari Jumaat dia tahu berapa? RM50 je kan. RM50. Nak bayar bil api pun tak boleh kan. Cuma alhamdulillah tempat tu dia guna air bukit. Air dia sejuk. Memang best betul lah kalau hari Jumaat pergi semayang ke situ dia terasa meresap sejuk tengah panas tu kan. Terasa sedap betul. Kalau hari bulan puasa nak celup kepala kita dalam tu. Sejuk dalam tu kan. Ulangan tu ada banyak masjid-masjid kampung itulah. RM50 tu kan, RM70. Tak sampai 100. Macam mana nak bayar bil api? Tak usah cerita nak panggil ustaz ke apa semua. Dah lah jauh ceruk tu. Kan? Dan ada satu orang korporat. Dia nombor 3 dalam Allahyarham dah. Nombor 3 dalam satu takaful ni. Dia beli tanah situ, dia buat rumah situ. Terus terlantik dia jadi apa ni? Jadi nazir kat situ. Semua kampung setujulah sebab dia mula-mula tu dia selalu datang masjid kan, jemaah macam tu kan. Bila orang tu tahu bagus ni apa, jadi kata jadi nazir lah. Jadi nazir. Mula-mula dia tak nak, dia kata saya sibuk Ustaz, apa semua tak apa. Ini sebagai satu amal jariah, Allah pilih dia buat, dia ambil lah. Satu penggal Ustaz, tuan. Satu penggal 3 tahun. Dia sebab connection dia ada, dia bawa apa nama ni? Dia tulis surat kepada banyak tempat lah untuk masjid tu dia tepi sungai. Nak pergi ke masjid tu dia ada kena lalu tepi sungai. Tapi ada penduduk kat situ. Jadi sempit jalan. Saya kata kena buat satu cross jembatan, ada satu dapur tentang masjid tu tapi dipisahkan oleh sungai. Tentang. Jadi kena carilah dana sikit untuk buat apa nama tu, nak cari dana macam mana. Masjid pun 100 pun tak sampai dia punya collection hari Jumaat je. Jadi sudahnya dia pergi gunakan connection yang dia ada tu. Tulis surat macam-macam mohon bantuan untuk memohon sumbangan. Antara yang dia hantar tu kepada putera-putera negara Arab. Dan ada yang jawab dan bagi dia beberapa ratus ribu dolar. Bagi tu. Jadi digunakan untuk buat satu bangunan madrasah untuk letakkan tahfiz di situ. Sebab orang tak ramai datang. Semayang datang 1-2 orang, imam, bilal, siap. Pernah kadang-kadang orang berhenti situ. Sebab susah nak masuk satu dan dia jauh pada rumah orang. Jadi bila ada tahfiz tu ada pelajar dia, sekurang-kurangnya semayang fardu, ada orang yang satu saf setengah tu ada orang semayang. Jadi itu salah satunya. Kemudian dia buat jembatan. Itu di dataran depan. Jadi tempat tu boleh bas, boleh parking, apa boleh parking, dah tak payah punya jalan kaki. Jadi tuan-tuan dekat Allah Taala berubah masjid tu. Kan? Jadi dia jaga betul-betul amanah tu, dia bubuh aircon kat masjid tu apa semua sekali. Jadi ramailah bila dah ada kemudahan, ramailah orang datang. Tandas semua tu banyak, ada bagi dia upgrade apa semua sekali sampai masuklah dia dalam antara masjid yang dinilai untuk jadi masjid terbaik beberapa tahun yang dulu lah. Masa Jais datang, orang Jais pun suka lah, bestnya lah masjid ni. Depan tu memang sungai. Kita semayang boleh dengar bunyi air sungai. Yang paling syahdu kali kalau malam. Bunyi sungai, kita ada bunyi cengkerik apa semua tu. Memang syok betul lah. Tenang juga situ. Dan dia buat tu,
Betul-betul kerana dia nak bantu masjid tu. Sekarang ni dia punya collection tu dah meningkat lah sebab orang ramai datang dah. Dan lepas tu orang berhenti jadi tempat persinggahan kat situ. Orang haji tu dah meninggal lah. Saya rasa masa dia meninggal tu sebelum PKP, rasa sangat terkesan. Dia meninggal. Baiklah meninggal dia. Jadi tuan-tuan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itulah amal jariah dia. Kan? Jadi orang yang dia dah rasa dunia, tapi dia tahu ada lebih baik lagi apa yang ada dalam dunia ni, maka dia berusaha bersungguh-sungguh seperti itu, maka Allah lorongkan pada dia benda-benda yang baik macam itulah. Sama macam kita tak tahu, tak adalah semua orang nak jadi nazir. Masjid ada satu je, kan berebut pula. Kan? Maknanya bukan itu. Ada peluang-peluang kita yang sebenarnya Allah bagi pada kita untuk kita laksanakan dalam keadaan kita akan beri manfaat pada diri kita dan juga orang lain. Terutama dalam lingkungan qaryah kita. Tuan-tuan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lagi kisah-kisah yang menarik. Masuk saya berkhidmat dululah. Tuan-tuan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, orang bila dia tangguh kan rasa-rasa nantilah tunggulah nanti umur dah sekian-sekian baru nak beramal, tunggulah masa sekian-sekian dah nanti ada pula anak belum habis kahwin lagi, nak kena ni kita anak tu anak belum habis kerja lagi, dah habis belajar tapi belum habis kerja lagi, belum start kerja lagi, cari pula kerja untuk anak tu, ada modal bagilah buat pergi berniaga, begitu dan begini sampai bila tuan-tuan. Tu yang tanpa disangka-sangka maka hilanglah dia daripada dunia ini. Tuan-tuan oleh Allah Taala, pada ketika itu siapa yang rugi? Kita yang rugi, sebab kita yang tangguhkan. Sepatutnya lama dulu kita dah buat, tapi kita tak buat. Demikianlah, ia selalu menunda dan melambatkan waktu. Ia tenggelam dalam satu kesibukan dunia yang untuk menyelesaikannya, ia harus terjebak dalam puluhan kesibukan dunia lainnya. Sampai akhirnya, ia dijemput oleh maut dalam waktu yang tidak diperhitungkan. Pada saat itu, ia akan meratap berpanjangan. Entah Allah SWT, itulah, tangguh. Kita pun tahu, dalam dunia ni pun, kalau kita tangguhkan satu benda, satu pekerjaan, yang patut kita buat, besar kemungkinannya itu, benda tu takkan yang kita tangguhkan tu, kita takkan buat. Kita takkan dapat laksanakan pun. Nanti masa kita umur dah tua, kata-kata umur dah habis pencen, Allah uji dengan benda lain pula. Dan masa tu, dah mula sakit, kena raut, tu ini kan. Tu yang kat masjid surau banyak kursi sekarang. Dulu tak banyak. Macam dulu 30 tahun, 40 tahun dulu nak cari satu kursi dalam masjid pun tak ada. Kecuali kursi penceramah. Kan? Sekarang ni semua ada. Kan? Macam-macam penyakit yang Allah bagi sekarang ni. Macam-macam. Mungkinlah dulu orang yang dah sakit kaki apa semua tak datang masjid langsung. Kan? Mungkinlah. Tapi sekarang ni orang masih dia nak juga datang masjid. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi makna dia tuan-tuan, ujian Allah tu dalam bentuk yang lain. Kesihatan. Kan? Masa mungkin dah ada masa lapang. Dulu tak ada masa. Tapi badan sihat. Tapi kita ingat nanti masa dah habis pencen, kita ada banyak masa nanti masa tu. Kita lupakan bahawa pada waktu itu mungkin Allah uji kita dengan masalah kesihatan. Ada orang yang kena kencing tak tos. Kan? Dah kena mula tanda-tanda prostat lah, apalah macam-macam yang lelaki. Pada ketika itu susah. Nak pergi semayang, tak boleh lama. Kejap kang, dah kena pergi kan? Bila buang air, duduk lama dan tu. Sebab rasa air tu mesti keluar lagi. Sedangkan, dia tak tos. Tak lepas air tu, kan? Air kencing tu. Jadi, akhirnya susah. Kena pakai pampers lah, apa semua. Kita pun risau nak pergi masjid. Takut kang menitiskan, kena pula kapet masjid dah susah satu cerita pula. Jadi, tuan-tuan menjadikan Allah SWT, semua tu ada ujian. Pada zaman bila pun ada dia punya halangan-halangannya. Jadi sebenarnya apa yang patut kita buat, tak payah tangguh. Dan pada ketika itu ada ujian-ujian yang Allah bagi kita, maka insya-Allah dengan kesungguhan kita itu, ujian itu Allah mudahkan untuk kita. Walaupun ada ujian. Dan kalau ada ujian pun kita dah biasa buat, maka dia Allah bagi kita lawan ujian itu, kita buat juga, maka lebih besar ganjaran yang Allah bagi pada kita. Tuan-tuan melihat Allah SWT. Kemudian kalau tidak, kata Imam Ghazali, dia akan sibuk. Dari satu sibuk ni ke sibuk ni. Kadang-kadang orang tak ada sibuk dah. Maka dia cari satu kesibukan.
Kan, tu yang saya selalu cakap dekat kuliah-kuliah. Orang pencen ni kadang-kadang masa dia dah tak ada, dah lapang lah, banyak betul lah masa dia. Tapi bila dah lapang dia bosan. Maka mulalah buat hobi yang mengarut. Kan? Ada yang start mula suka mancing. Mancing dia kerjanya. Tapi orang tua jarang pergi mancing. Orang tua ni dia suka apa? Kan yang rasa berjiwa muda sikit masuk kelab Vespa. Cik dulu masa muda-muda duit tak ada nak beli Vespa. Ni duit banyak beli Vespa. Kan Vespa macam-macam Vespa. Masuk pula kelab Vespa, jalan jalan tu. Kan saya pernah tengok orang naik Vespa dia pakai maflar tu diikat ke leher dia jalan. Allahu Akbar. Orang tua tuan. Kan? Nak tegur kan tak sampai hati, kan? Tapi dah itu suka. Ada pula yang lain pula macam kampung-kampung bela burung. Kur pagi kan dia ngagah burung dulu. Kan? Macam burung ada sampai rumah dia naik semak. Tarik burung banyak sangat, kan? Ataupun bising sangat. Tak boleh pergi mana-mana. Siapa nak jaga burung tu? Bagi makan apa semua tak boleh pergi mana-mana, kan? Dan ada juga hobi-hobi yang lain. Jadi akhirnya dia sibuk juga. Kan? Dia sibuk juga. Jadi tiba-tiba dalam sibuk-sibuk dia tu maut menjemput dia, kata Imam Ghazali. Maka apa yang akan terjadi? Orang itu akan meratap berpanjangan. Mana dia tak boleh buat apa dah. Dia dah dikeluarkan daripada dunia ni. Dan tak ada lagi peluang dia. Kan? Tak ada lagi peluang untuk buat sesuatu untuk diri dia sendiri. Ratapan dan teriakan yang paling sering keluar dari para penghuni neraka adalah kerana mereka dahulu suka menunda-nunda amal kebaikan. Mereka mengatakan, aduh, kami sedih dan menyesal. Kenapa kami dulu suka menunda-nunda. Tunda kan. Maknanya itu teriakan ahli neraka kan. Maknanya dia, kenapalah aku tak buat itu dulu. Kenapalah aku tak buat ini. Kenapalah aku tunda. Kenapa tu dah jadi ahli neraka lah. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali. Jadi orang yang suka menunda-nunda untuk bertaubat tidak menyedari bahawa sikap buruk itu kelak akan tetap bersamanya. Semakin lama ia menunda-nunda, maka akan semakin lama pula ia meratap dan menyesal. Ia menyangka bahawa orang yang asyik tenggelam dalam kesibukan duniawi itu tetap mempunyai waktu luang. Padahal itu mustahil. Jika ingin keluar dari perangkap itu, mahu tidak mahu, ia harus sama sekali mencampakkannya. Seorang penyair berkata yang bermaksud manusia takkan pernah selesai urusannya. Sebab setiap selesai satu keperluannya, selaksa keperluan lain telah siap menunggu untuk diselesaikannya. Pangkal semua angan-angan tersebut adalah rasa cinta kepada dunia dan melalaikan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu, cintailah siapa yang kamu cintai kerana kamu pasti akan berpisah meninggalkannya. Jadi kesimpulan Imam Ghazali kata, semua ni tunda-tunda apa semua sekali ni adalah sebab dia cinta dunia. Dia kejar benda-benda yang dia nampak pada zahirnya. Sedangkan banyak benda yang ditawarkan oleh Allah SWT, tunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah benda-benda yang gaib, yang jauh lebih kekal, lebih baik, lebih elok lagi berbanding apa yang ditawarkan dalam dunia ni. Tapi dalam dunia ni sebab zahir depan mata kita, sebab tu kita selalu terlupa bahawa ada alam yang akan seterusnya, kerana kita tergiur nampak pada zahirnya apa-apa yang ada depan mata kita, kan? Mata kita ni nampak, kita ni selalu tertipu dek mata kita, kan? Kita nampak apa yang nampak ada, itu kata percaya dan yakin dengan itu. Sebenarnya ada banyak lagi benda-benda yang ada di sebalik apa yang kita lihat itu. Tapi sebab kita duduk dalam dunia ni, jadi kita akan rasa betul lah apa yang ni kan, yang ada dalam dunia, tak akan beza kan. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, apa yang diberitahu oleh Nabi SAW, apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW pada kita, dan dibuktikan dengan sahabat-sahabat ikut juga apa yang Nabi SAW buat itu, maka itulah yang sebenarnya yang berlaku. Kita bagi laluan untuk azan insyaAllah. Kita sambung. Jadi tuan-tuan, mulakan Allah SWT. Jadi kata Imam Ghazali, perkara pertama yang menyebabkan kita banyak angan-angan ialah dengan cara mengatasinya. Yang pertama disebut itu adalah kerana kita cinta dunia. Kalau cinta dunia, maka dia akan menyebabkan kita banyak angan-angan. Kalau kita tak suka satu benda, kita tak ada angan-angan pun pasal tu. Kan? Kita tak suka, katalah, kita tak suka makan nasi lemak.
Tak pernah fikir pun nak makan nasi lemak. Kita akan fikir tak? Tak ada. Tak ada cara nak pergi cari jalan kat mana nasi lemak paling sedap, apa semua tak ada. Sambal tu manis, sambal ni kita buat info tentang nasi lemak. Kan? Tak ada. Sebab kita tak suka. Tapi kalau kita suka satu benda, kita akan pasang kat. Nanti aku nak makan nasi lemak Tanglin, nasi lemak Kampung Baru. Kampung Baru tu ada 3-4 tempat nasi lemak. Nak pergi situ, yang ni Kelab Sultan Sulaiman, dekat sini semua ada. Pasal nasi lemak tu kita tahu. Sebab kita suka. Dan ada banyak angan-angan tentang. Begitu juga dengan dunia, tuan-tuan. Bila kita suka akan dunia ni, maka kita akan karang, kita akan buat macam-macam perkara, kita fikirkan tentang dunia. Itulah nama dia angan-angan, tuan-tuan. Dan akhirnya kita leka, mana kita tak buat apa yang patutnya kita buat. Dan apa yang sepatutnya kita buat, kita tunda, akhirnya tak buat. Jadi tuan-tuan, dengan Allah SWT, kata Imam Ghazali, satu cara dia adalah kita keluarkan apa yang cinta dunia tadi itu, ataupun sedaya upaya kita kurangkan apa yang patut kita kurangkan. Nanti akan diberitahu pada kuliah yang akan datang mengenai apa pula kata Imam Ghazali perkara kedua yang menyebabkan kita ini banyak angan-angan, iaitu kebodohan. Kita akan jumpa pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Kemudian oleh kerana sekarang ni kan tinggal 40 hari lebih je lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, kan? Kita jangan tangguh-tangguh lagi, tuan-tuan. Dah boleh warm up dari sekarang. Kan? Warm up, kita semayang sunat banyak sikit. Baru-baru ni ada keluar satu video. Kan pasal Bangladesh tu. Orang tu tanya dia, kan. Suruh dia baca Fatihah, suruh mengucap. Orang tu tengah jual tasbih ke apa macam itulah. So dia tanya dia, semayang subuh berapa rakaat? Kan? Kalau tuan-tuan tengok tahulah. Dia kata 4. Bila sembahyang zuhur berapa rakaat? Dia kata apa? 8. 12 rakaat. Betul bila tanya sembahyang asar berapa? 4. Sembahyang maghrib berapa? 5. Sembahyang isyak berapa? 17. Orang tak tahu gelakkan dia. Banyak orang gelakkan ni. Lepas tu kemudian barulah seorang asatizah bagi tahu. Kawan tu dia cakap berkenaan dengan solat yang dia kena buat. Dia mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Dia ni mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dia memberatkan solat sunat ba'diyah dan qabliyah itu lebih lagi berbanding dengan kita wirid. Dia solat sunat tu dia wirid dia ringkas je, kemudian dia terus solat sunat. Dan mereka meletakkan dalam mazhab Hanafi tu yang sunat ba'diyah dan qabliyah tu hampir kepada wajib. Maknanya dia yang tu wajib, kita tu yang ni dia berat itu macam wajib pada mereka dalam mazhab Hanafi. Dia kata 4 dengan subuh tu maknanya 2 rakaat sebelum subuh. Sembahyang zuhur tu dia kata 12 sebab apa? 4 sebelum, 4 zuhur, 4 selepas. Itu sebab kalau kita tengok, kalau sini tak ramai orang Bangladesh ni atau Pakistan. Pergi tengok masjid yang biasa. Tengok dia turun naik sembahyang sunat. Banyak ada sembahyang sunat. Kita ni je sakit pinggang, sakit tu, sakit ni semua malah buat. Tapi dia orang buat. Itu sebab kalau kita tengok kalau pergi masjid India ke apa ke, kita tengok macam mana banyak sembahyang sunat dia orang buat. Itu sembahyang isyak tu, tuan-tuan. 17 rakaat. 4 sebelum, 4 sembahyang isyak tu, 4 selepas 4 rakaat. Itu lagi 3 tu mana datang? Sembahyang witir. Dia buat sembahyang witir, tuan-tuan. Kita ada buat. InsyaAllah saya tengok muka depan ni, aku buat witir semua ni, kan? Tak usah cerita lah nak buat 11 rakaat witir tu. Satu pun banyak yang tinggal. Jadi tuan-tuan, bila Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil iktibar daripada kisah tu, antaranya adalah kita boleh warm up dari sekarang, kan? Nanti nak sampai Ramadan, kita dah mula, ingat senang lah, tuan. Kita biasa sembahyang isyak, betul ba'diyah 2 rakaat, betul dah balik. Sekali bila masuk Ramadan, kita nak buat 21 rakaat. Tak warm up. 2 rakaat jadi 21. Kan, tu yang minta diskaun, buat 11 je. Kan, termasuk witir. Buat 11. 11 pun minta diskaun. 3, tinggal 8. Kan, 8 dengan anggap 3 lagi tu buat kat rumah, witir buat kat rumah. Confirm tak buat.
Kan? Dah sampai rumah tak ada tuan-tuan. Tak adalah kan. Bukan cakap orang lah sendiri pun kalau kita buat macam tu kan, kita tangguh-tangguh kejap kan. Mori banyak sangat minum, banyak sangat kuih yang makan, kan? Sampai rumah memang tak ada lah tuan. Witir. Jadi tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita warm up sekarang. Baca Quran pun sama, kan? Kita masa bulan Ramadan kita nak satu hari satu juz, nak khatam Quran 30 juz. Kan? Tapi kita dah lama tak baca Quran. Sebulan 2 kali, 2-3 kali je. Selalu baca Yasin je kan. Jadi bila kita nak kejar tu tuan, yang tu tak sampai tu. Hari pertama boleh dapat 1 juz. Hari kedua boleh dapat 1 juz. Hari ketiga dah slow sikit. Hari keempat dah slow sikit. Hari 5 slow sikit. Hari dah 5 patut 5 juz dah. Masih lagi 2 juz setengah, 3 juz. Kita malas lah kejar. Tak terkejar dah. Sudahnya tak baca. Kan bulan Ramadan patut habis 30 juz, habis 3 juz je. Sebab kita tak mula daripada awal. Ambil momentum tu daripada sekarang kan. Jadi kita warm up dulu macam kita lah. Kalau nak pergi beradik, nak masuk maraton ke apa ke, mana boleh turun berlari macam tu kan. Tumbang gitu. Kan tak dapat 3 km kita pergi pun. Nak lari half maraton 11 km atau 21 km. Kan 3 km je dapatnya. Kan tu yang jadi pada banyak masjid-masjid surau-surau. Hari pertama, minggu pertama tu ramai orang datang sembahyang tarawih. Penuh. Tapi sebab tak warm up pada awal, batu pancet. Lepas seminggu, tinggallah saf asal yang ada. Yang biasa orang dia dah berlatih daripada setahun dia dah berlatih. Kan? 3-4 saf yang biasa tu. Itu sajalah tinggal. Yang saf lain tu, besar kemungkinan dia tak warm up dulu. Maka akhirnya, terkandas di tengah jalan. Tuan-tuan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, semua tu amal tu kita bukan buat untuk orang lain, untuk kita tuan-tuan. Dan Allah bagi tawaran banyak pada bulan Ramadan. Gandaan-gandaan itu satu gandaan-gandaan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Apa sebab kita kena buat? Sebab itulah peluang untuk kita siapkan bekal kita. Bila kita buat amalan, apa yang Allah perintahkan, apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buat kebaikan tu dia ada ganjarannya. Ganjaran ni masuk dalam akaun kita. Akaun kita tu, ganjaran yang ada tu, itulah nama bekal kita bawa nanti untuk kita balik ke akhirat besok. Tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, urusan syurga itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk atas ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perintah Allah kita kena buat dan Allah bagi ganjaran atas apa yang kita buat itu. Jadi tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhenti dulu setakat tu, insya-Allah. Pada kuliah yang akan datang, mudah-mudahan nanti kita akan sambung lagi berkaitan dengan angan-angan ini yang diberitahu oleh Imam Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa kita dengar pada malam ni kita dapat faham, Allah bagi kita faham, dapat kita amalkan dan juga kita sampaikan pada orang tak ada majlis ni, dan mudah-mudahan Allah saya mohon maaf atas segala salah dan silap. Mudah-mudahan Allah ampun dan saya, maafkan saya, mudah-mudahan Allah ampun dan maafkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita dengan husnul khatimah, akhiran yang baik, dengan ucapan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai akhir kalam kita di tempat yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita bersama keluarga kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para rasul, para syuhada, para salihin, orang yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama besok dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah hamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.